Assalamualaikum, nama saya Nur Ain binti Idris, nombor matrik 10 DLS 19F1007. Saya akan memetakan pendahuluan daripada proposal bab 1. Perkhidmatan kurier merupakan enjin penghantaran yang ditugaskan untuk menghantar barangan dari satu tempat ke tempat yang lain dengan pantas dan cekap. Di Malaysia terdapat beberapa perkhidmatan kurier yang paling dikenali ramai, antaranya ialah Bus Laju, GNT Express, Ninja Van, DHL dan lain-lain lagi. Pada era ini, syarikat kurier bersaing antara satu sama lain untuk memberikan perkhidmatan servis yang terbaik kepada pengguna. Ninja Van, syarikat logistik ekspres berdaya teknologi yang memberikan perkhidmatan penghantaran terbaik untuk memenuhi keperluan dan permintaan pelanggan. Syarikat kurier Ninja Van mempunyai beberapa cawangan di setiap negeri di Malaysia. Antaranya ialah cawangan Ninja Van di Teluk Intan, Perak yang menjadi tempat kajian kami. Faktor pemilihan perkhidmatan kurier di kawasan yang dipilih adalah kerana ia merupakan perkhidmatan servis yang sering digunakan pada pengguna dan ingin membantu perkhidmatan penghantaran mereka untuk lebih cepat dan meraih keuntungan lebih tinggi. Dengan wujudnya perniagaan online semakin bertambah, pemilihan perkhidmatan servis yang terbaik adalah penting bagi memastikan barangan yang dibeli oleh pelanggan selamat sampai dan cepat. Itu sahaja bahagian saya. Untuk bahagian latar belakang kajian akan diserahkan kepada Alia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alia Raihana binti Ahmad Azhar. Nombor matrik saya 10TLS19F1023. Saya akan menerangkan mengenai latar belakang kajian. Dalam kajian ini, pihak pengkaji mengambil syarikat penghantaran Ninja Van yang terletak di Teluk Intan, Perak. Ninja Van ditubuhkan pada tahun 2014 oleh warga Singapura, iaitu Lai Chang Weng, Sean Chong and Tan Bo Seng. Syarikat ini menggunakan model hub and speed berbanding syarikat lain seperti Lalamove yang menggunakan model point to point. Pihak pengkaji telah melakukan satu temubual bersama pihak Ninja Van untuk mengetahui masalah yang dihadapi oleh mereka. Selesai menemubual pihak Ninja Van, pihak pengkaji mendapati bahawa pihak Ninja Van mengalami kesulitan untuk membawa barang dengan kuantiti yang banyak dan berat. Faktor yang mendorong penjual memilih perkhidmatan penghantaran yang terbaik adalah memastikan bungkusan berada dalam keadaan yang baik. Ini kerana terdapat beberapa kes kerosakan bungkusan yang terjadi dan kesannya akan menyebabkan pihak penjual harus menggantikan semula bungkusan yang rosak. Pihak penjual dan pihak kurier akan terkena tempiasnya dan akan menyebabkan reputasi mereka menurun kerana hilangnya kepercayaan pelanggan terhadap mereka. Seterusnya, pihak pengkaji telah menetapkan untuk merealisasikan suatu produk yang telah diinovasikan, iaitu rollerblade trolley. Rollerblade trolley diubah suai untuk digunakan oleh pihak Ninja Van di tempat yang bertangga dan dapat menjimatkan masa serta dapat mengangkat bungkusan yang berat dengan mudah. Produk ini juga dilengkapi dengan roda yang akan memudahkan pihak Ninja Van untuk menggerakkan troli. Selain itu, pihak pengkaji juga telah menyediakan tali pengikat barang agar bungkusan yang dibawa oleh pihak Ninja Van selamat dan tidak rosak. Assalamualaikum and salam sejahtera ke Dr. Hasni. Saya Muhammad Hazim Faik bin Muhammad Azrul, my matric number 10-19F1098. Okay, saya akan menerangkan tentang pernyataan masalah yang dihadapi oleh pihak Ninja Van, di mana pekerja penghantaran barang dari syarikat Ninja Van sukar untuk menghantar barang yang memiliki berat dan banyak kepada pelanggan di rumah yang bertingkat seperti apartmen, flat dan kondominium, yang terutama yang tidak mempunyai kemudahan lift yang menyebabkan penghantaran menjadi lambat dan kerap berlaku aduan kerosakan pada parcel pelanggan. Selain itu, kami dapati bahawa pekerja Ninja Van perlu mengangkat barang
barangan yang berat untuk menaiki tangga yang di mana akan memberi kesan kesihatan kepada fizikal pekerja tersebut, seperti sakit pinggang yang merupakan pinggang merupakan organ penting bagi setiap manusia. Jadi pihak pengurusan Ninja Van perlu menitik berat setiap kesihatan pekerjanya. Di samping itu juga dari segi pengangkatan barang akan menjadi lebih efisien kerana ia lebih proper dengan menggunakan peralatan dan cara yang tepat tanpa menggunakan tenaga yang lebih dan kudrat yang lebih. Jadi kami telah mengeluarkan satu idea, iaitu membuat satu troli untuk membantu pihak mengantar barang dalam keadaan yang selamat dan secara langsung dapat memuaskan hati pelanggan kerana mendapat barang yang dalam keadaan terbaik. Akhir sekali, dalam aspek kebajikan, menurut Persatuan Ergonomik Antarabangsa iaitu IEA, menyatakan bahawa ergonomik adalah disiplin saintifik yang berkaitan dengan pemahaman tentang interaksi di kalangan manusia dan elemen lain di dalam sistem dan profesi yang menerapkan teori, prinsip, data dan kaedah untuk mereka sesuatu dalam mengoptimalkan kesejahteraan manusia dan keseluruhan prestasi sistem. Sekian daripada saya. Sekian, terima kasih. Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Afiq Darafidi. Nombor matrik Kodel S 19F1029. Objektif kajian. Objektif kajian ada dua, iaitu yang pertama objektif am dan juga objektif khusus. Objektif am ialah menghasilkan sebuah rollerblade trolley untuk memudahkan pekerja kurir Ninja Van untuk mengangkat barang yang berat semasa menaiki tangga. Untuk objektif khusus, yang pertama ialah mengenal pasti masalah yang menyebabkan kerosakan barang ketika proses penghantaran barang. Dan yang kedua ialah membangunkan sebuah rollerblade trolley yang dapat mengurangkan kerosakan barang semasa menaiki tangga. Seterusnya, justifikasi kajian. Ini adalah justifikasi pemilihan isu kajian. Yang pertama ialah mengenal pasti masalah-masalah yang dihadapi dari sudut keselamatan pekerja, penjimatan masa penghantaran dan kepuasan pelanggan ketika proses penghantaran barang yang dikendalikan oleh syarikat Ninja Van. Jadi kami mencadangkan untuk merealisasikan suatu produk yang telah diinovasikan, iaitu rollerblade trolley, di mana trolley ini diubah sesuai untuk penggunaan di tempat yang bertangga bagi memudahkan pekerja kurir Ninja Van untuk menghantar barang yang berat dan kuantiti yang banyak kepada pelanggan di rumah yang bertingkat, terutamanya yang tidak mempunyai kemudahan lift. Selain itu, ia juga dapat meningkatkan keselamatan pekerja dan mengurangkan risiko kemalangan seperti kecederaan sakit tulang belakang, iaitu ergonomik, kerana sering mengangkat barang yang berat dan tergelincir ketika melakukan proses penghantaran barang. Seterusnya, ia dapat mengekalkan kualiti barang yang dihantar kepada pelanggan, terutamanya barang yang mudah rosak, dan secara tidak langsung ia dapat membantu untuk mengurangkan maklum balas negatif daripada pelanggan. Produk ini juga mesra pengguna, menjimatkan masa dan ruang penyimpanan kerana ia boleh dilipat dan digantung jika tidak digunakan. Akhir sekali, produk ini mempunyai kepelbagaian fungsi di mana ia bukan sahaja untuk penghantaran barang semata-mata, tetapi ia boleh digunakan di dalam gudang untuk mengangkat barang-barang masuk ke dalam van. Okey, seterusnya ialah justifikasi analisis SWOT. Biasanya ada 4, iaitu strength, weakness, opportunity and threat. Untuk strength iaitu kekuatan, yang pertama ialah mempunyai 3 roda untuk bergerak di atas tangga. Yang kedua ialah troli serba boleh kerana boleh dilipat dan digantung semasa penyimpanan. Dan yang ketiga, boleh mengangkat barang yang berat. Okey, untuk weakness, kelemahan, trolinya akan menjadi karat sekiranya kerap terkena hujan. Dan untuk opportunity, iaitu peluang, yang pertama ialah boleh digunakan kepada kurir yang lain. Dan yang kedua, boleh digunakan di pelbagai tempat, tidak tertumpu pada kurir saja. Sebagai contoh, di politeknik dapat digunakan untuk mengangkat barang berat untuk menaiki tangga. Dan yang akhir sekali ialah threat, iaitu ancaman, memiliki pesaing yang memiliki produk yang lebih cekap dan juga berkesan. Okey, sampai di sini saja bahagian saya. Untuk bahagian seterusnya, skop projek akan diterangkan oleh Surendran. Terima kasih. Hi, my name is Surendran Anaki Tangraju. My matrix number is 10DLS19F1104. Saya ingin menerangkan tentang skop kajian. Penyelidik telah memilih Ninja Van di Teluk Intan sebagai skop kajian untuk melaksanakan projek ini. Projek ini tertumpu pada bahagian pengantaran parcel di kondominium atau flat. Jenis-jenis parcel yang terlibat dalam projek ini adalah parcel yang bersaiz besar tidak melebihi 80 kilo dan juga barangan yang mudah pecah. Hal ini penting bagi menyenangkan pekerjaan Ninja Van mengantar parcel, menaiki tangga dan menjamin kualiti yang terbaik dan perkhidmatan yang disediakan oleh syarikat Ninja Van.
Dengan ini, syarikat tersebut akan cepat menghantar parcel dan mendapat lebih banyak maklum balas positif yang akan meningkatkan keyakinan pelanggan untuk menggunakan perkhidmatan yang disediakan oleh mereka. Syarikat Ninja Van juga merupakan syarikat yang masih lagi berkembang. Oleh itu, dengan adanya kelengkapan yang cukup, syarikat ini dapat meningkatkan lagi prestasinya dan dapat berkembang ke lebih banyak negara. Okey, secara keseluruhannya kami telah menjelaskan pendahuluan, latar belakang kajian, penyataan masalah, objektif kajian, justifikasi kajian iaitu justifikasi pemilihan isu kajian dan juga justifikasi analisis SWOT dan skop kajian, skop projek. Jadi itu sahaja pembentangan proposal daripada kumpulan kami. Terima kasih kepada semua, terutamanya sekali Dr. Nur Hasni, iaitu Dr. Nur Hasni binti Harun, iaitu pensyarah untuk DLS 5A, supervisor kami iaitu Puan Nur Azila binti Abdullah, dan juga kepada semua panel-panel penilai. Sekian, terima kasih.